Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainan Senyum. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Ya, kerana dapat meluangkan masa bersama-sama kita ya untuk lebih memahami tentang kepentingan ya vaksin di kalangan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Jadi saya kongsikan slide saya sekejap ya. Jadi taklimat pada petang ini adalah berkenaan dengan pengenalan ya tentang PIK-KIDS ya. Nama panjang dia ialah Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kanak-kanak. Jadi ringkasnya PIK-KIDS ya, untuk PPD dan juga PKD Bentong. Jadi agenda pembentangan meliputi pengenalan jangkitan COVID-19, jangkitan COVID-19 dan kanak-kanak, kepentingan vaksin dan juga keberkesanan dan keselamatan vaksin tersebut. Okey, pelaksanaan program PIK-KIDS ya, iaitu vaksinasi kanak-kanak 5 hingga 11 tahun telah diadakan pada 3 Februari 2022 ya. Dan kumpulan kanak-kanak yang menjadi keutamaan untuk menerima vaksin ini ialah mereka yang berumur 5 hingga 11 tahun, di mana kita dah tahu yang remaja 12 ke 17 tahun telah pun bermula sebelum kumpulan ini ya. Dan terutama sekali kanak-kanak yang ada masalah penyakit yang berisiko tinggi dan mudah mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk. Ini merupakan senarai pusat pemberian vaksin ya bagi kanak-kanak di Lembah Kelang. Manakala bagi daerah Bentong kita sebelum ini adalah di Dewan Arena. Seterusnya ditukar kepada Dewan PBM Karak, Klinik Desa Bukit Tinggi dan juga Klinik Desa Kemasung pada tarikh-tarikh yang dipaparkan ya. Jadi sasaran program ini ialah 70% ya untuk kanak-kanak sekolah menerima dos pertama dalam tempoh 2 bulan. Iaitu sepatutnya pada bulan April 70% daripada kanak-kanak kita dah menerima dos 1. Manakala sepatutnya pada penghujung Februari yang dah lepas, iaitu semalam, sepatutnya 50% daripada kanak-kanak dah terima dos pertama. Seterusnya saya bentang berkenaan jangkitan COVID-19 ya. Mungkin ramai antara kita pun dah pernah ya mengalami jangkitan COVID-19 ya. Jadi perlu diingatkan ya, risiko jangkitan adalah rendah jika kita mengamalkan SOP ya, pencegahan jangkitan, iaitu memakai pelitup muka dengan betul ya. Penjarakan fizikal, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter, tidak bersalaman atau bersentuhan. Dan kita lebih mudah dijangkiti kalau kita tak memakai pelitup muka, tidak menjarakkan kedudukan kita bersalaman ataupun bersentuhan. Saya rasa semua ibu bapa dan penonton di sini pun tahu tentang gejala COVID-19 ya. Biasanya akan pesakit akan mengalami batuk, demam, sakit kepala, sesak nafas, cerit-birit, muntah, rasa letih ya, lesu. Dan biasanya yang special hilang deria lah, rasa ataupun bau ya.
Nak pula kalau ada sejarah kontak rapatlah kepada pesakit COVID-19 itu sendiri ya. Dan bagi kanak-kanak pun lebih kurang sama sahaja ya. Mereka akan dapat demam, batuk, lesu, sakit dada ataupun perut, tidak selera makan. Dan bagi kes-kes yang serius ya, kulit akan kelihatan kebiruan, sukar nak bernafas dan ada yang mengalami sawan. Jadi gejala seperti ini adalah gejala teruk dan perlu hadir ke klinik atau hospital ya. Dan gejala COVID ni boleh dibahagikan kepada 5. Kategori 1 ialah mereka yang tiada gejala. Kategori 2 adalah mereka yang bergejala, iaitu seperti demam ya, hilang daya rasa, cerit-berit, loya dan muntah ya. Manakala kategori 2B itu ialah demam yang berpanjangan, sukar bernafas, sakit dada, hilang selera makan ya, gejala makin teruk ya, tahap kesedaran makin berkurangan. Dan kita ada kategori ketiga, iaitu paru-paru telah mengalami radang tapi tidak memerlukan bantuan oksigen. Yang 4, radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen. Dan yang kelima ni ialah yang kritikal yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi dan ada yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Selain daripada jangkitan acute ya, COVID-19, kita ada komplikasi COVID-19 yang perlu kita cegah. Yang perlu kita cegah iaitu seperti long COVID ya. Saya paparkan data kita pada 27 hari bulan 2 ya, di mana bagi statistik Malaysia sebenarnya bagi dewasa telah ada 97.5% yang telah komplit vaksin ya, manakala 62% telah pun menerima booster. Jadi kita semua tahu yang jangkitan kes tempatan memang tiap-tiap hari meningkat. Semalam sahaja kita ada 23,100 kes baru ya. Namun demikian 96% tu hanya kuarantin di rumah. Maknanya gejala dia adalah gejala ringan ya, kategori 1 dan 2. 2.6% di hospital dan 0.1% sahaja di ICU ya. Ini menunjukkan keberkesanan vaksin yang kita telah beri kepada rakyat ya di Malaysia. Komplikasi jangkitan COVID yang saya sebut tadi ialah seperti long COVID ya. Long COVID ni selepas jangkitan COVID, dia pesakit masih akan merasa kesan sampingan ataupun gejala ya. Dan gejala ni berterusan ya 3 hingga 6 bulan. Antara gejala yang merungsingkan ataupun menyebabkan kualiti hidup tidak bagus ialah seperti keletihan, rasa sakit-sakit sendi, semput, batuk, dan ada pesakit yang mengalami long COVID akan merasa murung, tidak boleh tidur ya, sakit kepala, sakit dada, berdebar-debar. Jadi ini adalah komplikasi daripada jangkitan COVID-19. Dia tidak berhenti pada setakat acute sahaja, dia boleh melarat sehingga mendapat long COVID selama 6 bulan ya. Okey. Bagi kanak-kanak, kita telah perasan ataupun kita telah melihat trend ya, jangkitan di kalangan kanak-kanak ini meningkat setiap hari dan juga setiap bulan. Dan utama sekali varian baru Omicron ya, dia sangat mudah merebak
sangat berpotensi tinggi untuk menjangkiti kanak-kanak serta orang dewasa. Jadi saya bagi data ni yang kita KKM telah kumpulkan setakat 27 hari bulan 2 ya. Kalau kita tengok warna garisan ya, warna biru, peningkatan kes kanak-kanak ya semakin meningkat dan kita ada 3,863 kes kanak-kanak dijangkiti COVID-19 ya. Dan kalau kita bandingkan fasa pertama jangkitan oleh virus COVID-19 Delta tahun 21 ya, dan dibandingkan dengan tahun 22, kita dapat tengok ya garisan dot merah. Garisan dot merah itu adalah jangkitan di kalangan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Kita boleh nampak yang Omicron ni sangat ramai dapat jangkitan virus Omicron ni ya, sebab dia sangat mudah merebak. Dan bila kita tengok pula status vaksinasi mereka yang mendapat jangkitan COVID-19, kalau kita tengok barisan merah ialah mereka yang tidak menerima vaksin. Jadi bilangan COVID-19 di kalangan yang tidak menerima vaksin ini berbanding dengan mereka yang dah dapat 2 dos dan juga penggalak, sangat ketara lah perbezaan dia ya. Lebih ramai yang dapat jangkitan COVID-19. Dan sebab itulah kita perlukan kanak-kanak ini diberi perlindungan ya, vaksin COVID-19 ya. Bagi kes bawah 19 bagi kes COVID-19 ya, bawah 18 tahun, 47% adalah terdiri daripada golongan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Maknanya kanak-kanak makin ramai ya dijangkiti COVID-19 ini. Secara umumnya, biasanya kanak-kanak hanya mengalami gejala ringan ya. Tetapi terdapat sebilangan kanak-kanak yang mengalami gejala teruk ya. Walaupun sedikit tetapi ia sangat signifikan, sangat penting ya, sebab boleh menyebabkan kematian. Ini adalah data yang saya terima malam tadi ya. So kalau kita bandingkan Januari ya 2022, bilangan kes kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital akibat jangkitan COVID-19 ni kurang dari 50 ya. Tetapi pada bulan Februari lepas ni terdapat 250 kemasukan dan terdapat juga peningkatan dalam kategori 4 dan 5 serta kematian ya akibat COVID-19. Selain daripada non-COVID ya, kanak-kanak ni boleh mendapat kesan serius yang kita panggil Multi-System Inflammatory Syndrome in Children ataupun MIS-C. Jadi MIS-C ni boleh berlaku di kalangan kanak-kanak dengan jangkitan COVID-19 walaupun pada asalnya dia hanya kategori 1. Jadi tak bermakna kalau kategori 1 tu dia okey ya. Tanpa gejala pun dia boleh mendapat kesan serius MIS-C ni. So apa dia MIS-C? MIS-C ni terjadi dalam 3,200 kanak-kanak dan kesan severe ataupun gejala yang sangat teruk ialah seperti demam yang berlarutan ya. Dia juga menyebabkan radang pada jantung ya, dan menyebabkan tekanan darah rendah. Dia juga menyebabkan sawan ya, dan keradangan pada buah pinggang, otak, kulit, mata, saluran usus ya, dan lain-lain. Jadinya MIS-C ni adalah komplikasi serius ya akibat jangkitan COVID-19 ya. Dia boleh dapat gejala neurologi, sukar bernafas ya,
jantung dia boleh mendapat sindrom kejutan di mana tekanan darah dia jadi rendah, ya. Boleh menyebabkan jantung jadi kembang, boleh menyebabkan ruam, ya. Kadang-kadang mulut dia jadi merah, lidah jadi merah, bengkak pada kelenjar, ya, kelenjar dan juga loya serta birit-birit. Dan daripada 25 Januari 2020, ya, hingga tahun 2022 terdapat 144 kematian, ya, dalam golongan 18 tahun dan ke bawah. Daripada jumlah tu 21.5% adalah kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Okay. So, jadi peningkatan dalam bilangan kes kanak-kanak akibat COVID-19, ya, kita dah lihat trend dia. Dan ramai 174, ya, kanak-kanak mengalami misi. Dan kanak-kanak misi ni perlukan rawatan rapi ICU. Dan 26 kes, ya, malangnya berakhir dengan kematian. Sebab tu untuk melihat kepada perlindungan, ya, golongan kanak-kanak ini, maka kerajaan, ya, telah meluluskan vaksin komuniti, ya, Pfizer untuk penggunaan kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun, ya. Okey, kepentingan vaksin saya dah sebut tadi, nak melindungi kanak-kanak ni daripada komplikasi teruk, ya, jangkitan COVID-19, iaitu misi. Yang kedua, supaya kanak-kanak ni boleh bersosial dengan selamat di luar rumah dan tempat mereka belajar, ya. Dan yang ketiga, mengurangkan penularan, ya, risiko jangkitan kepada kanak-kanak yang tidak layak menerima vaksin. Saya rasa ibu bapa dan guru sejak daripada tahun lepas telah mengalami susah, ya, belajar dari segi online, ya. Dan bila sekolah dibuka pula, even di Bentong ni kita dapat kluster di mana kanak-kanak yang menjangkiti ibu bapa, ya, mereka dapat di tempat mereka belajar. Jadi kalau tak habis-habis kuarantin, ya, bagaimana, ya, kita nak kanak-kanak itu nak belajar secara fizikal, ya, sebab ia sangat mencabarlah untuk belajar secara online ni. Jadi mekanisme vaksin, ya, jadi kena faham mekanisme vaksin ni ialah vaksin mRNA. Vaksin mRNA ini dia mimik atau meniru, ya, spike protein virus. Pada virus tu dia ada spike protein. Jadi dia akan melapiskan spike protein ini dengan lapisan lipid dan menghasilkan antibody lah untuk mencegah virus tadi daripada bergabung kepada tapak untuk masuk daripada sel, ya. Dan mRNA ini dia hanya duduk di permukaan sahaja, dia tidak boleh masuk ke dalam nukleus sel. Jadi dia tidak boleh mengubah DNA manusia ataupun host. Dan seterusnya, kenapa perlu 2 dos dan kenapa kita kena perlu booster, ya? Jadi respon kepada mana-mana vaksin, kalau kita ingat anak-anak kita dulu kan ada dos 1, dos 2, ada yang 3 dos lagi, kan? Sebab bila kita suntik vaksin dos pertama, antibody itu akan dihasilkan. Tetapi selepas beberapa lama, jumlah antibody itu akan merosot, ya. Jadi kita perlukan dos kedua untuk menghasilkan semula antibody yang secukupnya untuk melindungi jangkitan, ya, untuk menghasilkan antibody yang cukup. Dan selepas tempoh beberapa lama juga,
dia akan juga berkurangan. So, vaksin yang diluluskan adalah vaksin Pfizer. Dos dia kecil ya, 10 mikrogram, iaitu 1/3 daripada dos dewasa. Dos dewasa 30 mikrogram. Dan sela masa yang diberi untuk dos kedua adalah 8 minggu daripada dos kedua. Berbanding dengan dewasa 21 hari ya. Jadi dos dia kecil je, 1/3, dan sela masa dia 2 bulan, agak lama ya, 8 minggu. Dan vaksin Pfizer ni tidak ada virus ya. Dia merupakan mRNA ya. Jadi dia ada mRNA, normal cell line, lemak dengan sukrose ya. 10 mikrogram ya. Jadi selepas kita suntik anak, ibu bapa perlu pantau ya aktiviti dan juga kesan sampingan ya 5 hingga 7 hari selepas vaksinasi ya. And then cuma pastikan anak-anak tu tidak melakukan aktiviti yang lebih lasak lah selepas seminggu. Contohnya berbasikal ke, berenang ke, bermain game bola sepak dan sebagainya. Pastikan anak rehat, makan dan minum secukupnya ya. Dan jika perasan anak tu ada sebarang perubahan seperti kurang aktif ke, kurang makan ke, bila bawa anak tadi ke klinik kesihatan. Sejauh mana ya keberkesanan dan juga keselamatan COVID-19 ini kepada kanak-kanak. Semua ibu bapa pun saya rasa pasti akan risau ya untuk memberikan vaksin ini kepada anak-anak masing-masing. Jadi perlu tahu sini dos yang diberikan adalah rendah ya, 1/3 sahaja. Dan ujian klinikal juga menunjukkan kalau kita bagi vaksin ni 90% dapat mengelak kanak-kanak itu daripada dijangkiti. Yang ketiga, kesan sampingan yang biasa adalah ringan sahaja ya. Adalah ringan sahaja. Contohnya di Bentong ni kita dah suntik lebih kurang 2,300 lebih ya. Dan tiada kesan sampingan yang serius kami terima. Kesan ringan tu seperti sakit di tempat suntikan, bengkak, merah, atau anak tu rasa lesu dan juga demam ya, iaitu reaksi biasa apabila vaksin itu menghasilkan antibodi dalam badan ya. Jadi daripada data yang kita ada seluruh dunia pun menunjukkan kalau kita beri vaksin kepada kanak-kanak, kita boleh mencegah mereka daripada mendapat penyakit COVID-19 dan juga mengelak daripada komplikasi jangka panjang ataupun long COVID dan juga misi. Okey, ini adalah berkaitan dengan dos penggalak ya. Tapi dalam umur 5 ke 11 tahun ni belum ada dos penggalak. Sebab ada juga dengar kenapa nak kena ada booster lagi ya. Jadi daripada kajian ya, setelah 3 hingga 5 bulan untuk vaksin Pfizer, keberkesanan dia akan menurun ya 89% ke 68% untuk melindungi jangkitan COVID-19. Sinovac 76% dia akan turun kepada 28% ya. Sebab tu Sinovac perlukan juga dos penggalak ya. Termasuklah juga kemasukan ke ICU ya. Perlindungan dia akan berkurangan selepas 3 hingga 5 bulan. Cuma yang bagusnya bagi kematian perlindungan dia adalah sama ya. Maknanya masih dapat melindungi pesakit daripada kematian sebanyak 91% bagi Pfizer dan Sinovac 79% ya, walaupun selepas 3 hingga 5 bulan. Jadi di sini
data untuk populasi kita ya mengikut status vaksinasi dan juga jangkitan seperti yang saya sebut tadi. Kalau tak vaksin memang peratus ataupun bilangan ya jangkitan COVID adalah tinggi ya berbanding dengan mereka yang menerima penggalak. Penggalak tu yang warna biru lembut ya, warna biru lembut. Jadi kesan sampingan, berkaitan kesan sampingan pula seperti yang saya sebut tu, kesan sampingan vaksin Pfizer kanak-kanak ni sebenarnya lebih rendah daripada kalangan remaja ya. Dan kita dah ada 8.7 juta sebenarnya, 8.7 juta kanak-kanak yang diberikan dos Pfizer dan insiden ataupun kejadian AEFI atau kejadian sampingan memang sangat lebih rendah berbanding dengan remaja ya, 8.7 juta. Manakala bagi Malaysia kita sebenarnya dah untuk kanak-kanak kita dah suntik 879,264 kanak-kanak ya. 800 ya. Tak tahu. Kenapa? Jadi data yang dilakukan juga yang ibu bapa risau yang kadang otot jantung ya sangat rendah ya selepas pengambilan vaksin mRNA. Ya, 8.7 juta ya kanak-kanak telah diberi vaksin 5 hingga 11 tahun. Kesan sampingan dia adalah ringan iaitu sakit, rasa letih dan juga sakit kepala. Ada kes myocarditis tapi sangat sikit dan sembuh ya tanpa sebarang komplikasi. Jadi dia memang sangat berkesan lah untuk mencegah kanak-kanak daripada mendapat komplikasi COVID-19. Ini saya bagi kajian juga tentang radang paru-paru, radang jantung ya atau myocarditis. Sebenarnya kalau kita dapat viral myocarditis ya, jangkitan viral myocarditis, contoh seperti penyakit kuku dan mulut ya, mereka pun ada risiko dapat myocarditis iaitu 1 ke 10 per 100,000 kes ya. Dan mereka survive 80% daripada kes ini hidup ya. Manakala kalau seseorang itu dijangkiti COVID-19 juga boleh menyebabkan radang paru-paru. Jadi insiden dia sangat tinggi ya. 1,000 ke 4,000 ya pesakit boleh mendapat myocarditis. Dan peluang hidup antara 30 hingga 80% mengikut keterukan. Tetapi radang paru-paru, radang jantung selepas suntikan mRNA hanya 0.3 hingga 5 ya per 100,000 ataupun 1 dalam 1 juta. Peluang untuk hidup adalah 99% sebab ianya hanya ringan sahaja. Jadi kalau COVID-19, myocarditis dia incidence adalah 1 dalam 45 orang ya boleh mendapat myocarditis. So siapa seterusnya? Siapa yang tidak layak ya? Yang tidak layak adalah mereka yang ada sejarah alahan teruk ataupun sejarah anafilaksis kepada ubat, makanan atau bahan yang tidak diketahui, reaksi alahan terhadap dos vaksin pertama atau mana-mana kandungan vaksin Pfizer. Ya, jadi itu saja. Kalau mereka alah pada makanan ke, ada eczema ke, alergi ke, mereka boleh ya mendapat vaksin ataupun layak ya untuk mendapat vaksin Pfizer COVID-19. Saya dah sebut tadi ya, keutamaan kepada mereka yang ada penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung, penyakit rendah imuniti, kencing manis ya, penyakit buah pinggang dan juga penyakit saraf lah. Ini yang kita utamakan ya. So apakah ada mitos ya tentang vaksin ini ya?
Seperti yang saya sebut tadi, kandungan vaksin dia tak ubah DNA manusia sebab dia tak mampu pun nak masuk ke dalam nukleus sel ya. Lepas tu mitos tentang sistem imuniti kanak-kanak lebih baik dan tidak perlukan vaksin juga tidak betul ya, sebab imuniti kanak-kanak masih memerlukan antibodi khusus ya. Seterusnya walaupun dah vaksin kena juga. Ya, vaksin tidak menghalang jangkitan 19 ya. Jangkitan 19 boleh dikurangkan atau dihalang dengan mengelakkan 3C, amalkan 3W tadi ya, patuh SOP. Tapi ia mengelakkan kesan ataupun komplikasi jangkitan yang teruk dan serius. Dan seterusnya ibu bapa risau ya kesan sampingan vaksin yang teruk. Ada yang kes-kes yang ditularkan dalam video dan sebagainya ya. Tapi daripada 8.7 juta dengan dekat bentuk ni dah 2,000 lebih ya. Kesan sampingan vaksin yang kami terima laporan ialah yang ringan seperti bengkak di tempat suntikan, letih, sakit kepala dan juga demam ya. Itu reaksi normal lah pada sebarang vaksin sebab dia menghasilkan antibody ya. Dan mereka akan sembuh dalam tak lama ringan sahaja. So bagi kanak-kanak yang tidak sihat, misalnya ada demam ke, tangguh dulu ya sampai kanak-kanak tu sembuh sepenuhnya ya. So bagaimana nak sediakan kanak-kanak ni sebelum dapat vaksin? Pastikan anak-anak kita tu rehat secukupnya ya pada malam sebelum menerima vaksin. Ambil sarapan pagi dan kalau boleh ibu atau bapa teman ya, sebab kanak-kanak mungkin takut. Elakkan aktiviti lasak ya dalam 7 hari selepas vaksinasi dan pantau keadaan anak tadilah. Misalnya kalau ada demam boleh bagi sirap Panadol atau ubat Panadol ya. Dan kalau rasa anak tu tidak sihat, boleh bawa anak tadi ke klinik ya, kesihatan untuk kita nilai. Jadi walaupun kita menerima vaksin, tetap kita kena patuh SOP ya, iaitu elakkan tempat sesak, tempat sempit, timbang dekat walaupun dengan kawan-kawan ya. Amalkan 3W iaitu cuci, guna mask ataupun pelitup muka dengan betul ya, dan bagi amaran sekiranya ada kontak jangan dekat dengan orang lain ya, bagi tahu kawan-kawan tadi. And then kita ada juga trace ya, sekarang ni kita boleh buat saringan COVID-19 sendiri ya jika alami simptom. Jadi kita nakkan rakyat bertanggungjawab dan juga melakukan tindakan yang paling cepat ya untuk kuarantin diri sendiri. Laporkan keputusan tu kepada di aplikasi MySejahtera. Isolate ya, kuarantin diri sendiri. Inform, maklumkan kepada kontak rapat lah ya. Kalau kawan-kawan kita tu kontak rapat, inform mereka yang kita positif supaya kawan-kawan tadi boleh mengambil tindakan yang sepatutnya. Dan seek ya, seek mendapat perawatan ya di pusat perubatan atau CAC jika mendapat gejala yang teruk ataupun seperti kategori 2B tadi. Jadi kesimpulannya, semua kanak-kanak berumur 5 tahun hingga 11 tahun perlu terima 2 dos suntikan vaksin Pfizer untuk melindungi kanak-kanak daripada jangkitan COVID-19, terutama sekali varian baru seperti Omicron, mencegah daripada komplikasi teruk ya jangkitan COVID-19 seperti MIS-C dan long COVID, mencegah jangkitan COVID-19 oleh kanak-kanak tersebut kepada keluarga dan komuniti, membolehkan kanak-kanak tadi belajar secara fizikal. Jadi tak adalah kuarantin selepas kuarantin ya. Membolehkan emosi dan psikologi kanak-kanak tadi terjaga ya, tidaklah berkurung sahaja di dalam rumah. Dan vaksin Pfizer sebanyak 2 dos adalah yang paling selamat ketika ini. Dan kesan sampingan vaksin adalah ringan dan tiada kesan sampingan jangka panjang.
Jadi saya bentangkan di sini pencapaian PIPKIDS bagi daerah Bentong ya, sehingga tarikh 25 Februari 2022. So sehingga tarikh tersebut kita telah suntik seramai 2,750 orang. Jadi tahniah ya kepada guru-guru, ibu bapa, mereka-mereka, kumpulan-kumpulan yang memberi vaksinasi ya. Dan 2,750 tu ada dah 29.6% ya. Sasaran yang kita tetapkan ialah 50% ya patutnya pada penghujung Februari dan 70% pada penghujung April. Jadi saya tekankan di sini kita perlu ya lindung seramai mungkin anak-anak kita memikirkan jangkitan Omicron yang sangat senang berjangkit dan kita tak tahu varian apa pula yang akan timbul ya selepas ini. Daripada sekolah ada banyak perbezaan ketara ya. Bagi sekolah kebangsaan kita dah yang setuju ya untuk diberi suntikan. Ini data yang saya terima. 1,419 ibu bapa iaitu 21% ya bersetuju untuk memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada anak-anak ya. Ini sekolah kebangsaan. Berbeza pula bagi sekolah jenis kebangsaan, seramai 83.64% ibu bapa setuju untuk anak-anak mereka diberi suntikan ya. Jadi tanyalah sekolah jenis kebangsaan ya kerana memahami dan membenarkan anak-anak mereka dilindungi dengan vaksin COVID-19 tadi. Terusnya sekolah jenis kebangsaan Tamil juga 61.2% ya bersetuju untuk anak-anak mereka dilindungi atau diberikan vaksin COVID-19 ya. Saya nak ucapkan syabas pada sekolah-sekolah ini dan juga saya perasan di sini sekolah jenis kebangsaan Tamil Perak sangat bagus. Dia 90% sebenarnya ibu bapa bersetuju untuk anak-anak dia disuntik. Ada beza 7 orang sahaja ya. Jadi baguslah, tahniah ya. Jadi daripada pencapaian kita tadi, saya mohonlah semua pihak, ibu bapa, guru-guru dan lain-lain ya memahami kepentingan ya, paling penting ya kenapa kita nak bagi vaksin COVID-19 ya, dan dibantu juga daerah Bentong ni supaya kanak-kanak kita terlindung ya dan tidak mendapat komplikasi yang teruk lah daripada jangkitan COVID-19. Jadi sekian saja ya slide saya, pembentangan saya pada petang ini, dan jika ada apa-apa soalan boleh tanyakan, tulis di ruangan chat dan kita cuba jawab lah. Okey, terima kasih kepada Dr. Razia ya di atas penerangan yang saya kira sangat jelas tadi. Ya, jadi jika masih ada soalan atau kemusykilan ya daripada peserta yang ada dalam ni, lebih kurang ada 84 lah yang berada bersama kita pada petang ini. Jika ada sebarang soalan atau kemusykilan ya, bolehlah mengajukan soalan itu di ruangan chat ya. Jadi daripada apa yang kita dapat tadi jadi seperti yang telah Dr. Razia beritahu, PIPKIDS ini telah bermula pada 3 Februari 3 Februari 2022 dan mengikut data tadi pun, kalau apa yang saya dapat ni pun ya, jadi sehingga 23 yang doktor punya tadi mungkin 26, tapi saya tak sempat catat, tapi maknanya purata vaksinasi diberikan adalah sekitar 50,000 dos ya. Jadi kalau dia akan tingkatkan ya, sebab sasaran dia by
hujung bulan Mac kan doktor, untuk sekurang-kurangnya 70% kanak-kanak menerima dos, satu dos jadi kita harapkan inilah kerjasama daripada ibu bapa untuk, maknanya sekiranya tak faham, kita tak tahu, kena cari ilmu itu, bukan setakat kita dengar daripada pihak-pihak yang mungkin tidak berkepentingan jadi kalau kita lihat rekod tadi jadi tahniah kita ucapkan kepada SJKC Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, di mana setakat ini sudah 83.64% yang telah menerima vaksin dos pertama lah. Kemudian diikuti oleh Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil 61.21% dan Sekolah Kebangsaan nampaknya masih rendah lagi, baru 21.04%. Jadi kita harap selepas ini mungkin ada untuk kesedaran ataupun segala kemuskilan ibu bapa tadi telah terjawab, dan sekiranya ada lagi kemuskilan bolehlah ditanyakan. Jadi setakat ni belum ada lagi kat sini. Okey, ada ni okey, ada yang tanya ni doktor, saya ingin bertanya, adakah normal anak yang baru kena COVID masih batuk dan sesema? Baru nak baik, batuk dan sesema semula. Ini mungkin berkaitan dengan ni lah, bukan dengan vaksin tetapi pasal COVID doktor? Ya. Ya boleh anak tersebut mungkin dah nak baik tetapi mendapat batuk dan sesema semula. Jadi ibu tadi kalau sepatutnya dia dah sembuh lah batuk dan sesema dia, dah makin kurang, makin berhenti. Tetapi dia masih boleh dapat seperti yang saya cakap tadi kan, long COVID. Long COVID Ya, dia bukan setakat acute. Dia boleh jadi lama, jangka masa panjang. Dia boleh sampai 6 bulan. 6 bulan tu sebenarnya kita pun tak ada dapat mungkin ibu bapa terbiasa agaknya sebab anak di rumah. Jadi long COVID ni dia boleh batuk berlarutan, sesak nafas, tidak boleh tidur, perubahan tingkah laku, kemurungan. Tapi bila anak terkurung, kita tak nampak sangat gejala tu. Jadi dia boleh jadi macam tu. Sekiranya selepas jangkitan COVID tu anak tu masih lagi batuk atau sesema dan ibu tadi rasa gusar, saya cadangkan untuk datanglah ke klinik supaya kita buat penilaian sebab mungkin ada hal-hal lain lagi. Okey, jadi diharap soalan Puan Maznin telah terjawab. Jadi ni mungkin Puan Zulika dia kata Assalamualaikum. Maaf saya, dia kata jika berlaku FE doktor sebutan dia. Boleh dirujuk ke mana? Dan kemudian dia tanya apa beza long COVID atau FE? Okey. Long COVID ialah jangkitan komplikasi daripada jangkitan COVID-19. COVID-19 jangkitan COVID-19 boleh jadi acute. Iaitu dia sembuhlah mungkin seperti yang biasa kita seminggu dah baik ataupun gejala tu 3-4 hari dah okey. Tapi bagi sebahagian orang ataupun kanak-kanak dia boleh mendapat komplikasi long COVID. Walhal virus dalam badan dia dah tak ada. Tapi komplikasi akibat jangkitan tersebut di mana dia boleh rasa semput, sakit dada, kanak-kanak rasa letih. Virus dah tak ada. Tapi itu kesan dia. Sama dengan orang dewasa. Dia boleh minda jadi kabur, tak boleh nak ingat. Macam mamai. Ataupun jadi depres, murung virus dah tak ada tapi itu komplikasi. Dia jadi selalunya berapa lama doktor? Paling lama 6 bulan. Lama. Siksa lah kalau kita yang bekerja, yang duduk rumah pun siksa juga. Selama 6 bulan dia boleh jadi macam tu Tak pula kalau dia kategori 4 dan 5 tu. Bagi AEFI ialah kesan sampingan vaksin. Jadi kesan sampingan vaksin
COVID-19 ni atau Pfizer, data kita memang lengkap ya. Data kita memang dah tahu sebab dah 8.7 juta sebenarnya kita suntik. Dan bagi orang Malaysia dah dekat 800 lebih, 879,000 kanak-kanak kita suntik. Jadi kesan sampingan dia ialah seperti sakit ya di bahagian suntikan, kemerahan, demam. Sama seperti vaksin kanak-kanak yang kita pernah cucuk anak-anak masa kecil kan. 3 serangkai, hepatitis B kan. MMR, dia sebegitulah. Sekiranya ada kesan sampingan vaksin ni, boleh datang ke klinik untuk maklum. Sebab kita memang nakkan data. Jadi kita kutip data-data ni ya. Jadi saya rasa kanak-kanak klinik kesihatan tak ada masalah lah untuk datang kan. Banyak klinik kesihatan dekat sini ataupun dekat klinik swasta pun boleh. Mereka akan maklum kepada kami juga. Okey, lepas tu ada lagi soalan daripada Siong Yin Fun Siong Yin Fun, mungkin puan. Okey, lepas sembuh dari jangkitan COVID-19, berapa lama baru boleh suntik vaksin? Bagi berapa lama baru suntik vaksin, sekiranya kanak-kanak itu telah habis tempoh kuarantin dan kanak-kanak itu telah sihat sepenuhnya, dia boleh terus diberi suntikan vaksin tadi. Dia tak ada sela masa. Sebab jangkitan antibody daripada jangkitan COVID-19 tu dia tidak lama. Dia tidak lama di dalam badan. Memory dia tak berapa bagus. Jadi kita bagi suntikan vaksin ni lah untuk tambahkan kandungan antibody tadi. Jadi maknanya tak ada sela masa. Habis kuarantin, kanak-kanak sihat dah boleh suntik. Okey, lepas tu tadi pun Siong Yin Fun ni pun tanya, dia kata mata merah juga simptom. Adakah mata merah juga simptom? Okey. Okey. Untuk misi dia bukan setakat mata merah kita yang biasa. Biasanya bukan mata merah sahaja. Sebab mata merah sahaja boleh jadi radang mata ya, atau jangkitan kuman pada mata. Tapi misi ni dia satu sindrom yang melibatkan pelbagai organ badan. Kalau dia ada mata merah, mesti mulut merah, mesti dah ada rash, lidah dah merah, demam yang teruk, ya, sesak nafas dan sebagainya. Dia tak adalah satu ataupun single gejala sahaja. Okey, ini apa ni, tak ada dah di chat tu, tapi saya ingin nak bertanyakan pencerahan daripada doktor lah bagaimana dengan anak-anak yang memang ada penyakit eczema ke, asma ke, dia memang ada temu janji dengan doktor. Jadi perlukah mereka ini mendapat nasihat pakar mereka dulu sebelum mendapatkan vaksin ke, macam mana doktor? Mereka ni tak perlu ya, sebab mereka ni memang adalah golongan yang berisiko untuk dapat COVID-19. Dan mereka ni bukannya alah kepada kandungan vaksin. Jadi memang dialu-alukan untuk suntik. Okey. Jadi apa? Kita tunggu, setakat ni tak ada lagi soalan. Cuma saya ingin bacakan komen daripada Puan Zainam binti Hashim ni. Dia kata, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih atas makluman yang disampaikan. Semoga pihak ibu bapa mendapat maklumat yang sahih dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau tak silap saya ni pun mungkin barisan pentadbir lah di sekolah kebangsaan. Terima kasih Puan Zainam. Okey, ada lagi tak ya sebarang persoalan? Okey. Jadi semua yang soalan-soalan yang doktor dah jawab tadi, tuan punya soalan semua kata terima kasih kepada doktor di atas maklumat.
Saya harap penjelasan saya jelas. Kementerian Kesihatan Malaysia, kami memang tiada agenda lain ya selain daripada melindungi nyawa semua orang ya. Kalau tidaklah bersusah payah kami ni nak cari orang suntik dan sebagainya ya. Kita nak, terutama sekali kanak-kanak kita, sebab kanak-kanak kita panjang lagi masa dia nak membesar, nak bermain, dan kalau boleh kita nak mereka aktif secara fizikal. Jadi kalau tak terlindung, asyik duduk rumah, asyik kena quarantine, ya, kesianlah kanak-kanak tu. Jadi, tak ada live. Ya, betul sangat. Okay. Sebab saya dipahamkan ada yang memang anak-anak sahabat ya, dia orang yang sendiri request minta ibu bapa segera bawa, sebab macam tu lah seperti doktor beritahu tadi, mereka nak aktif balik, boleh bermain dengan kawan-kawan, boleh pergi sekolah kan. Betul. Dan juga saya nak ingatkan sebelum saya terlupa, kanak-kanak ni boleh kena jangkitan berulang ya. Maksudnya walaupun dia dah kena jangkitan COVID-19 ya, mungkin antibody tu ada dalam badan mungkin dalam 3 bulan, tapi lepas tu dia boleh dapat jangkitan lagi, jangkitan berulang ya. Jadi jangkitan berulang kita pun tak tahu sama ada dia akan jadi ringan ataupun makin teruk. Jadi itu salah satu kenapa kita nak bagi vaksin juga, untuk elakkan daripada jangkitan berulang tadi. Bagaimana kalau yang golongan dewasa, jangkitan berulang tu dia boleh berlaku juga doktor? Jangkitan berulang, kalau mereka tidak divaksinasi memang boleh. Sebab tu ada orang 2 kali ya dalam setahun kena. Lepas tu tak mengamalkan SOP, memang akan kena. Ya. Tapi kalau dah bagi vaksinasi, peratus tu kecil lah. Okey, jadi untuk PICS ini jadi dipahamkan untuk kanak-kanak berumur 5 tahun hingga bawah 12 tahun jadi untuk ibu bapa pastikan anak tu cukup 5 tahun kan doktor? Ya betul, cukup 5 tahun. Sebab 4 tahun berapa? 11 bulan 29 hari. Dia kena 5 tahun cukup. Okey, jadi itulah. Jadi pastikan cukup betul, sebab kita tahu kalau di hospital ke di mana ni memang dia akan kira tahun, bulan, hari dengan tepatnya. Ya betul. Okey, jadi kalau sebelum birthday 5 tahun tu kira tak boleh lah kan? Ya betul. Okey, jadi seperti ada apa-apa lagi tak ya? Saya rasa saya cek lagi ada soalan tak ya? Okey. Ada lagi ni. Soalan daripada Nur Atika ya. Dia kata kenapa jika divaksin tanggungan atas ibu bapa bukan Kementerian Kesihatan Malaysia? Sebab kita tahu yang bawah umur ni memang kena ada surat kebenaran kan doktor? Betul. Jadi Nur Atika ni dia nak tahulah kenapa tanggungan tu atas ibu bapa bukan Kementerian Kesihatan. Memang mana-mana pun itu adalah prosedur ya, bawah daripada 18 tahun ibu dan bapa akan jadi pemberi keizinan. Sebenarnya kalau datang kat klinik kesihatan pun, biasa kat klinik kesihatan ni kadang-kadang anak-anak tu je seorang umur 12 tahun datang sendiri. Patutnya tak boleh ya, sebab perlu ada ibu bapa yang beri keizinan untuk sebarang prosedur lah. Tak semestinya vaksin pembedahan ke, nak cabut gigi ke, ya, semua perlu ada keizinan daripada ibu bapa. Okey, saya rasa tak ada dah mungkin soalan tu. Jadi apa yang saya boleh simpulkan jadi vaksin ini merupakan salah satu ikhtiar kita ya. Jadi kalau memanglah ada yang vaksin pun akan kena juga. Ada lagi ni soalan, dia kata vaksin selain Pfizer tak diizinkan ke doktor? Ya, tidak diizinkan di Malaysia kerana mereka tidak beri kita data, tak cukup data untuk kita rasakan dia selamat digunakan kepada kanak-kanak ya. Contoh ramai nakkan Sinovac, tapi Sinovac tidak kongsikan data yang kita perlukan untuk kita rasa vaksin tu selamat bagi kanak-kanak. Jadi
kita sebarang rawatan adalah bergantung kepada bukti. Kita nak bukti, kita tak nak sebarang-sebarang untuk suntik anak-anak. Ya? Sebab kalau anak-anak puan, ialah anak-anak saya juga. Ya? Jadi anak-anak cikgu juga. Jadi kita tak nak sebarang-sebarang. Kita nak bukti kukuh yang vaksin itu selamat. Okey, baiklah. Jadi saya double check lagi sebelum kita ni. Saya rasa mungkin saya rasa penerangan doktor pun dah jelas tadi. Jadi cuma kita sama-sama ingatkan vaksin hanyalah satu ikhtiar, tetapi untuk memastikan kesejahteraan masa depan anak-anak kita yang masih lagi perjalanan mereka masih panjang ini, jadi kita menyerulah agar ibu bapa untuk kalau ada lagi sebarang kekeliruan boleh berhubung terus dengan pihak KKM, tanyakan maklumat dengan lebih jelas ya. Okey, jadi walaupun kita telah divaksin, tapi ingat pastikan kita sentiasa patuhi SOP kan, elakkan 3S atau 3C dan amalkan 3W dan juga trace doktor, trace. Ya. Jadi saya rasa kita telah sampai ke penghujung program kita pada petang ini. Jadi terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Raziah binti Abdul Rashid, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Karak, di atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Jadi kita harapkan semoga segala kekeliruan dan kemusykilan selama ini dapat dirungkai Okey, jadi tahniah dan terima kasih juga diucapkan kepada semua yang tetap setia bersama kita. Mungkin terdiri pada ibu bapa, guru-guru dan juga mungkin anak-anak sendiri yang bersama program ini dari awal hingga akhir. Dan tadi yang tertinggi ada dalam 96 Jadi semoga program pada petang ini bermanfaat untuk semua terutamanya memberi gambaran yang lebih jelas tentang kepentingan program imunisasi COVID-19 kepada anak-anak kita, seterusnya memastikan kesihatan mereka terus terpelihara demi masa depan yang lebih sejahtera. Dan peserta-peserta ni ada yang mengucapkan terima kasih banyak juga kepada doktor Dr. Raziah. Jadi kalau semoga segala info yang ni bermanfaat Okey, mungkin ada sepatah dua kata lagi kepada doktor sebelum kita tutup program kita. Okay, terima kasih kembali kepada Cikgu Ainun, PPD, PIBG, ibu bapa, staf-staf kesihatan. Jadi kita sama-samalah kita jaga anak-anak kita. Kita kena capai sasaran yang kita perlukan tadi. Kita kena pastikan penduduk daerah Bentong ni dilindungi. InsyaAllah itu sebagai daripada ikhtiar seperti cikgu cakap. InsyaAllah dengan izin Allah. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin InsyaAllah Jadi maka dengan itu segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan datang dari pihak kami sendiri. Jadi berakhirlah program kita pada petang ini, iaitu program taklimat taklimat dan sesi soal jawab bicara PKIDS, kenapa perlu anak anda diberi vaksinasi COVID-19, anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Bentong. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sekali lagi kepada Dr. Raziah, kepada Dr. Helfi yang telah memberi keyakinan untuk saya bersamalah di program ini. Saya rasa sangat bermanfaat walaupun saya tak ada anak kecil dah. Cuma saya ada seorang anak istimewa tapi dia pun dah vaksin Okey. Jadi sekali lagi terima kasih banyak doktor Jadi semoga segala perkongsian kita ni memberi manfaat terutama kepada ibu bapa jadi semua dalam chat pun mengucapkan terima kasih banyak kepada doktor dan mereka kata jelas dan faham, alhamdulillah jadi itulah apa yang kita mahukan doktor. Jadi sekian. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Kita jaga kita. Terima kasih. Terima kasih.